Tak. Boleh tak? Jadi dekat faslun yanjusul ma'ul qalil situ. Yanjusul minal ma'i'ati, min bayan kepada ghairu, minal ma'i'ati, iaitu daripada cairan-cairan. Apa tu, madu ke, tak kisahlah dah, benda cair hak yang bukan air tu tuan panggil bayan kepada ghairu. Bimulaqatin najasati, dengan kena najis, dengan bertemu najis, dengan kena najis. Bimulaqah ni takluk kepada yang jisu. Jadi najis tu bila? Bimulaqatin najis, bila mana dia kena najis. Cuma dia tidak semua. Wa yustathna min dhalika masailu, dikecualikan min dhalika daripada demikian al-madhkur min kaunin najasah al-ma' ila akhir. Zalika ni rojak dhamir paling mudah, dia mau letak al-mazkur, senang, paling mudah. Zalika al-mazkur min, apa tu dia mau letak an-najsil ma'i bimulaqatin najasah tadi tu. Bila masailu, akan beberapa masalah. Masailu ni naik fa'il kepada yustasna. Beberapa masalah ni walaupun dia kena najis tapi dia tak apa. Hak pertama, ma la yudrikuhu tarfu, barang yang tidak mendapatlah akan ma tadi tu oleh taraf. Taraf ni pandangan mata, tengok tak nampak. Tak tahu kok kata air kencing, contohlah merecik 1-2, manalah kita nak tahu benda tu deh. Ma la yudrikuhu tarfu, barang yang maksud dia barang ataupun najis yang tidak dapatlah akan najis tadi tu at-tarf, oleh mata. Yang tu dimaafkan. Hak kedua, wa maitatul la dama laha sa'il, mayat yang tiada darah baginya mayat sa'il, darah yang mengalir. Bangkai yang tiada darah bagi bangkai tadi tu sa'il, yang mengalir. La dama sa'ilul laha, bangkai yang jenis tak ada darah yang mengalir, macam lalat, apa semut, apa kecil-kecil itu, serangga, apa semua halus-halus tu dah. Tu tak apa kalau dia duduk dalam air, tak rosak air itu, sebab dia ni termasuk dalam yu'fa'an, najis yang dimaafkan. Cuma dia ada kait tadi tu, maitatul la dama laha sa'il, bangkai yang tiada darah bagi bangkai tadi tu yang mengalir tu. Illa in ghayyarat au turihat, illa kecuali in ghayyarat, jika mengubah oleh bangkai tadi itu. Dia ada maf'ul al-ma'a, jika mengubah oleh bangkai tadi itu akan air, au turihat, ataupun dicampur akan bangkai tadi itu, rosak juga air. Memang apa tu, lalat tu dia tak apa, dia tak ada darah mengalir. Kalau dia duduk dalam air satu cawan pun, bangkai dia pun tak ada rosak air itu. Maksud dia air tu tak jadi najis. Tapi tahu lalat kat mana tak, hari tu air tu tukar, dah tak jadi warna air dah sebab dia mati. Jadi tak boleh juga. Ataupun turihat, dicampur, kita buang yang mayat tadi itu dalam air itu, jadi rosak juga air itu, sebab dekat situ ada istihza, ada mempersendakan bangkai. Oh ni tak apa, ni tak najis, dia pergi buang dalam air, rosak supaya tu juga. Sebab tu orang ajar kalau dia mau nak buat air, gula, letak gula dulu, gula yang dalam gula tu ada semut tu kan, letak gula dulu, lepas tu baru letak air panas, sebab air duduk atas. Tapi kalau lemon letak air, lepas tu lemon letak gula, dia sama macam turihat, dicampur bangkai dalam air, jadi dia rosakkan juga air tu. Hak kedua. Hak ketiga, wa famu hirratin tanajjasa thumma ghabat wahtumila wulughuha. Mulut kucing tanajjasa, yang bernajis ia fam. Dia pergi makan tikus, lepas tu mulut dia ada darah sebagai contoh. Jadi darah tu najis, ya najis. Jadi mulut dia tu najis, mulut dia najis lah. Tapi summa ghabat, kemudian hilang, kemudian pergi, hilang ia kucing.
wahtumila wulughuha fi ma'in kathirin. Wahtumila, dan boleh diihtimal, boleh ditanggung, wulughuha, naik fa'il, akan walagha ni apa, minum, jilat walaghal kalbi, jilat ataupun minumnya kucing tadi tu, jilatnya kucing tadi tu, fi ma'in kathirin, pada air yang banyak. Jadi mulut dia tu najis, dia makan benda najis, ya najis. Lepas tu dia pergi, lepas dia balik tu kita tanggung, waktu dia pergi tu dia pergi minum air banyak, yang mana lepas dia minum air tu mulut dia dah bersih, jadi najis tu dah tak ada. Dia lepas makan, dia lapar nak minum air, dia pergi minum air mana-mana, lepas tu kita boleh tanggung kata dia minum air. Bukan duduk kat tengah padang pasir tak ada air tu suku kira dia, maksud dia pergi tubik, dia pergi minum air, main-main tengok mulut dia bersih, jadi bukan najis dah kat situ sebab dia pergi minum air. Kena ada uhtumila, kena boleh ditanggung. Wa kadzalika ay kal hirrah, seperti pada masalah kucing tadi tu, as-sabiyyu mubtada, kadzalika tu khabar, itu zalika mas'alatul hirrah. As-sabiyyu, biasa dia kalau dalam kitab-kitab fiqh bila sebut kadzalika ni dia ada tempat khilaf. As-sabiyyu idza tanajjasa thumma ghaba wahtumila taharatuhu. As-sabiyyu budak, idza tanajjasa, apabila bernajis ia sabi, thumma ghaba, kemudian ghaib, hilang ia sabi, wahtumila taharatuhu, dan boleh ditanggung taharatuhu, akan sucinya sabi. Contoh kata macam dia ni najis, dia kencing ke kata-katalah tak basuh, lepas tu dia pergi, lepas tu takdir kata dia pergi tu dia pergi main air ke apa ke, kita boleh tanggung sebab dia main-main tu nampak basah. Jadi waktu tu suci dah dia tadi tu. Dia kena ada boleh ditanggung kat situ. Lepas tu yang ke empat, wal qalilu min dukhanin najasah. Ini termasuk najis yang dimaaf, sedikit daripada asap najis. Najis tu dia mau bakar, lepas tu dia ada asap dia tu tak apa, asap hok sikit-sikit tu. Ada ke orang bakar najis? Dekat tempat kita tak ada, tapi kalau dekat India tu tahi lembu tu najis, ya, tahi lembu tu najis. Di sisi kita binatang yang boleh dimakan, najis dia najis juga. Tahi lembu tu demo buat bagi jadi arang. Jadi dia bagi kering, bila dah kering, tahi lembu tu dia super kayu lah. Demo masak nasi ke masak ke apa, arang bawah dia tu tahi lembu. Asap dia tu macam mana? Al-qalilu min nukhanin najasah yu'fa'an, dimaafkan daripada sedikit daripada asap najis. Lepas tu yang dimaafkan lagi, wal yasiru minasya'ari najisi, sedikit daripada bulu najis. Jadi binatang ataupun sapuk, manusia tak termasuk dah. Binatang tak kisah dia suci ke tidak, kalau tercabut daripada badan dia waktu dia hidup, apa yang tercabut tu adalah najis. Ma quti'a minal bahimah fahiya hayyah fahuwa mayyit. Apa yang terpotong daripada binatang tu waktu dia hidup, itu adalah bangkai. Jadi kucing, bulu dia cabut, bulu dia pun najis juga. Kita ihtimal macam tu indana, di sisi kita. Tapi kalau sikit-sikit tu, alah bulu sikit-sikit tu, yu'fa'an, dimaafkan. Al-yasiru minasya'rin najasi, dimaafkan daripada bulu yang najis. Maksud dia, apa-apa bulu binatang kalau cabut tu dekat badan dia tu, macam kucing tu, najis lah, najis sikit-sikit tak apa. Wal yasiru min ghubari sirjin, dan sedikit daripada ghubari sirjin, debu. Sirjin ni tai, debu tai binatang. Sirjin ni tai binatang. Jadi macam tek lembu tadi tu, hak yang demo nak buat jadi arang tu, kalau dekat India tu sana tu, lembu berak. Lepas tu kalau dekat tempat kita Malaysia kita ni, tai lembu tu tak tahu, tai lembu, tai kambing apa, tai arnab, demo ambil, orang kita ambil, lepas tu buat baja tempat kita. Kalau dekat tempat India tu, tai lembu tu dia ambil tu, dia buat bulat-bulat kita, dia baling kat dinding, lekat kat dinding. Gitu. Lepas tu dah kering, dia kopeh, dia tarik, lepas tu dia simpan lah. Lepas tu nak masak apa, ambil benda tu ganti kayu. Jadi kalau lah kata dia ada debu dia tu, tak apalah, debu sikit-sikit tu, debu sikit-sikit daripada tek kambing tu yang kita buat baja sikit-sikit tu, yu'fa'an, dimaafkan.
wala yunajjisu ghubaru sirjin a'dha'ahu rutab. Jadi masalah dia debu ni, partikel-partikel ni, dan tidak menajislah oleh ghubarus sirjin, fa'il, debu tai binatang tadi tu maf'ul, a'dha'ahu ratbata, akan anggotanya syakhsun, anggotanya seseorang, sifat ar-ratbata yang basah. Jadi anggota yang basah, baju kita yang basah, kalau kata ada debu tai itu kena tak apa, sikit-sikit itu tak apa. Dia kalau kering sama kering, debu tu dia kering, kalau basah dia tak boleh naik, dia tak ada efek. Tapi kalau kering dengan basah ataupun dua-dua basah, dia baru ada mulaqah, baru ada transfer najis. Tangan kita kering, manusia basah semua dah, hak sungguh dah. Tapi kita tengok Zohir ni kering lah. Bila mana tangan kita kering, kalau kita pegang dinding, ada lekat gapa-gapa tak? Jawapan dia tak ada. Tapi kalau tangan kita basah, kita pegang dinding, dia akan lekat tu, cok body glove 5 jari tu. Jadi lekat ke dinding basah 5 jari tu tunjuk kata ada transfer basah tangan kita ke dinding. Jadi masalah najis sama macam tu juga. Kecek mudah-mudah. Masalah najis ni nak bagi kita nampak. Jadi kalau kering sama kering, dia tak ada berpindah najis. Ada, dia mau pergi pegang najis hak kering, dia mau terpegang najis kering, tak apa. Tapi kalau basah salah satu, basah dua-dua, basah tu menyebabkan ada transfer. Jadi sekarang masalah yang tadi ni, debu bagi partikel bagi tai binatang tu najis. Tapi kalau kena badan kita, kena baju kita yang basah, adakah najis? Wala yunajjisu, tidak menajiskan. Yu'fa'an, dia dimaafkan. Payah siapa nak cara debu halus-halus tu. Gitu. Faham sini? Ni beberapa tempat yang dimaafkan. Kalau tidak ia jadi najis. Air tu ia jadi najis. Badan kita apa semuanya jadi najis. Tapi beberapa tempat dimaafkan. Okey. Wa idza kan, tadi air sikit kalau masuk najis dia jadi najis selalu dah, tak kisah berubah ke tidak. Wa idza kana al-ma'u qullataini fala yanjusu biwuqu'in najasati fihi. Wa idza kana al-ma', dan apabila adalah air itu qullatain, dua kolah. Bila sebut kolah ni, kita jangan faham kolah masjid tu. Kolah ini adalah ukuran, macam dua bekah macam tu lah. Ukuran zaman dulu, kullah hajar. Ada orang, kalau macam kita sekarang ni, kita guna apa? Kita guna liter, kilo, kata apa lagi, satu dunia guna benda tu dah, kilometer, kilogram apa semua tu. Tapi zaman dulu dia tak sama. Zaman dulu tu dia guna macam tu lah, alat timbangan dia tu, dia ada cupak mut tu dah. Lepas tu dia ada sok, dia ada gantang besar sikit. Lepas tu dia ada bekas besar lagi tu. Bekas besar lagi tu nama dia kullah. Air bila mana sampai dua kullah, dua bekas besar tu, bekas kullah negeri Hajar tu, fala yanjusu, maka tidak jadi najislah oleh air. Fala yanjusu, fa'il dia al-ma'. Biwuqu'in, ba ni takluk kepada yang jusud, tak jadi najis, tak najis tadi tu, biwuqu'in najasati fi, dengan berlaku ataupun dengan kena najis, dengan jatuh, dengan kena najis fihi, padanya alma. Air kalau dah sampai dua kolah, kalau kena najis kepada air tu fala yang jusud, tak jadi najis. Dah. Illa, dia ada istisna, illa, kecuali jadi najis juga, in taghayyara ta'muhu, jika berubahlah oleh ta'mun, rasanya alma, rasanya air, au launun, ataupun baunya air, au rihuhu, ataupun laun ini warna. Salah. Saya salah. In taghayyara ta'muhu, jika berubahlah oleh rasanya air, au launuhu, ataupun warnanya air, au rihuhu, atau au rihuhu, baunya air. Air tu banyak tapi masuk warna tukar ke, rasa tukar ke, bau tukar ke,
rosak air tu. Ni royah. Walau taghayyuran yasira. Walaupun taghayyuran yasira, perubahan yang sedikit. Sedikit pun rosak juga. Air tu 2 kolah dah. 2 kolah ni air banyak. Masuk najis, dia tak jadi najis. Kecuali kalau berubah warna, rasa, apa soal lagi tadi? Bau. Kalau sikit pun air tu rosak juga. Dia warna dia tukar sikit jadi kotor. Rosak dah air tu dengan sebab najis. Taghayyuran ni i'rab jadi apa? Siapa tahu? Tertiba baris atas ni. Ingat lepas ni dah. Taghayyuran ni jadi khabar. Khabar kana. Dia lepas lau, kalau dalam kitab fiqh kebiasaan dia gitulah. Dia akan sama je lebih kurang. Lepas lau tu dia akan baris atas. Lepas lau tu dia ada kana, isim kana hazaf. Walau kana taghayyuru, walau kana at-taghayyuru, walaupun adalah perubahan itu taghayyuran yasira, perubahan yang sedikit sekalipun. Ingat lepas ni dia, kalau lepas lau, kalau ada baris atas tu i'rab dia adalah khabar kana, yang kana dengan isim kana tu hazaf. Lepas tu kana dengan isim kana tu dia mau ambil cerita sebelum dia tu lah. Itu. Tu dia bagi tahu air 2 kolah masuk najis tak apa. Tapi kalau berubah rosak. Sikit pun rosak juga. Dah. Masuk najis. Lepas tu tadi dia berubah jadi cemar. Jadi dia sekarang ni orang panggil air mutanajis, air kena najis. Lepas tu kalau dia berubah jadi elok balik macam mana pula? Adakah hilang kenajisan dia? Ni. Fa in zala taghayyuru bi nafsihi, fa in, maka in zala, jika zala taghayyuruhu, hilanglah oleh perubahannya air tadi tu bi nafsihi, dengan diri dia. Maksud dia jadi tadi dia kotor dah, cemar. Lepas tu lama dia jadi hilang kotor tu, jadi bersih balik. Satu. Au bima'in tahura. Dah. Fa in zala taghayyuru bima'in tahura. Jika hilanglah atau oleh perubahan air yang kotor tadi itu bima'in, dengan air yang suku, tahura, jawab. Tahura ni jadi jawab ni. Nescaya sucilah ia air. Tadi air tadi tu dah jadi air mutanajis. Lepas tu dia berubah jadi elok, hilang warna, rasa, apa satu lagi dah? Bau. Ataupun dia berubah air 2 kolah tadi tu bima'in akhar. Bima' ni maksud dia air bima'in akhar, dengan air yang lain, air yang 2 kolah tadi tu kita pergi tambah air baru ke dia, jadi hilang warna kotor tadi tu. Bima'in ni maksud dia bima'in akhar ataupun bima'in zida, air yang ditambah. Jawab tahura, suci. Jadi kalau air kotor, cara nak menyucikan air adalah kalau air sikit ataupun air banyak, cara nak menyucikan air tu dia mau pergi bubuh dalam air tempat yang lebih pada 2 kolah. Pergi masuk dalam kolah masjid tu, hak tu lebih pada 2 kolah, jadi dia jadi bersih. Tapi kalau air tu air banyak, cara nak jadi dia suci tu, pertama sama ada dia mau pergi bubuh dalam air lain ataupun dia jadi bersih sendiri. Lama-lama dia jadi bersih sendiri, jadi suci balik. Zala taghayyuru bi nafsihi au bima'in tahura tu jadi jawab. Au ni ataf, fa in zala taghayyuruhu bi miskin. Ni ataf. Atau dia mau kena takdir lah, zala taghayyuruhu bi miskin, jika hilanglah oleh perubahan air mutanajis tadi tu yang banyak tadi tu bi miskin, dengan wangi. Apa wangi? Kasturi. Miskun ini kasturi. Air tu dia mau pergi letak minyak wangi lah. Au kudurati turabin, ataupun keruh tanah. Jadi dia jadi ada warna tanah, jadi keruh. Fala yathur, fala maka tidak suci. Fala tu jawab, maka jawab lah, maka tidak suci. Jadi fala ni
Cara demo i'rab fala yathur. Ambil hak jawab dia tadi tu, lepas tu ambil hak fa'il mudhari' dia. Tadi dia kata tahura dia, tahura fa'il madhi. Lepas tu bila sebut au bimiskin au kudurati turabin, jika berubah dengan minyak ataupun keruh tanah, fala yathur. Gitu cara takdir dia. Ai fala yathur, maka tidak suci. Faham sini? Air kalau berubah sendiri ataupun berubah dengan kita tambah air ke dalam dia, dia suci. Air hak banyak tadi tu. Tapi kalau dia berubah dengan sebab kita letak minyak wangi, letak kasturi, ataupun berubah dengan sebab jadi keruh tanah tu, maksudnya air tu jadi air warna tanah, keruh tanah, fala, dia tak suci. Titik. Wal jari karraqib, mubtada, bermula air yang mengalir, karraqib, hukmuhu karraqib, hukum dia itu adalah seperti air yang tenang. Hak kita duk bahas tadi tu air tenang, air tak bergerak. Air mengalir hukum sama macam ni juga. Kalau air tu mengalir masuk najis, tak ada masalah gapo, kalau tak jadi gapo-gapo. Tapi kalau air tu duk mengalir, tiba-tiba ada lembu 200 ekor berak sekaligus dalam sungai, habis jadi warna sungai tu jadi warna tahi lembu, warna hijau tahi lembu tu koko. Jadi waktu tu tak boleh juga sebab dia berubah. Gitu. Nampak situ? Okey, dua kolah ni banyak mana? Kita dalam mazhab kita ni dua kolah penting ya, dua kolah penting. Sebab dua kolah ni membeza di antara sikit dengan banyak. Dan kolah ni kita jangan faham kolah masjid. Kolah ni adalah kita kena faham kolah ni dia macam siapa? Macam baldi. Macam baldi, gitulah, baldi yang besar sikit tu, baldi. Kolah tu macam baldi. Dia mau tahu dah orang masak nasi itu, dia ada macam hak yang tin susu tu, sukat tu. Tin susu tu kan kita duk ambil buat masak nasi. Satu tin susu tu orang panggil satu gapo tu? Kelantan panggil gapo satu? Mak demo panggil, kalau dia masak nasi. Masak nasi berapa? Berapa benda? Berapa gapo tu panggil? Cebok. Kalau kedah dia panggil kepoi. Kalau pot. Tak tahulah. Jadi maksud dia ada ukuran. Jadi kalau yang nak masak nasi itu, sekepoi, 2 kepoi, 3 kepoi, dia adalah nama benda tu. Kelantan panggil gapo, saya tak tahu juga. Ada. Tapi nak bagi tahu kita ada hak benda kecil itu tu kita panggil kepoi kat Kedah tu lah. Jadi sama macam tu juga dekat Arab, kalau macam baldi, besar baldi tu, kalau penuh baldi tu, ukuran besar baldi tu dia panggil kullah. Jadi dia ada kampung dia kullah. Lepas tu Nabi ambil hak kullah negeri Hajar. Okey, bila kita dalam mazhab Syafi'i, kita ni kullah ni penting. Ya, kullah ni penting. Dua kullah ni penting. Sebab apa? Sebab dia beza di antara banyak dengan sikit. Deh. Kalau sikit kurang pada 2 kolah tak berubah, rosak semua tu juga. Tapi kalau banyak, kalau lebih pada 2 kolah, kalau berubah rosak, kalau tak berubah tak apa. Okey. 2 kolah ni banyak mana? Wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi takriba. Bermula 2 kolah tu, 2 bekas tadi tu 500 ritlin. 500 ritel Baghdad. Retail pun macam 1 liter 2 liter lah, tapi dia retail hak zaman dulu ikut Baghdad. Bukan ikut negara lain, ikut negara Baghdad. Takriban ni lebih kurang. Bila mana dia kata 2 kolah ni adalah 500 retail Baghdad, takrib ni dia lawan kepada tahdid, lebih kurang. Fala yadurru nuqsanu ritlaini, maka tidak bagi mudarat lah nuqsanu fa'il ritlaini, oleh kurang 2 liter. Jadi kalau air dalam tu dia baru ada 498 ritel, beres. 2 kurang tak apa. Tapi wa yadurru nuqsanu aktsara, dan memberi mudarat maksudnya kita tak boleh panggil dia 2 kolah dah. Nuqsanu aktsara, oleh kurang aksara, yang lebih. Aksara ni aksara min ritlaini, yang lebih daripada 2 liter. Kalau kurang 2 liter boleh kira lagi. Tapi kalau lebih tak boleh. 900
495 retail Baghdad tak sampai. Kalau 498 retail Baghdad boleh kira lagi. Tapi hak sengoti dia 500 retail Baghdad. Itu kalau kita kira retail Baghdad. Cari mana retail Baghdad sekarang ni. Kalau wa qadruhuma bil masahah fil murabba'. Dan bermula kadar huma keduanya kullatai ni bil masahah dengan jarak. Masahah ni jarak fil murabba', pada murabba', bekas pak segi. Kalau kita nak kira masahah ni jarak, ukuran pada bekas pak segi, dia bagi tahu khabar dia zira'un wa rubu'un tulan wa urdan wa umqa. Zira'un ni zira' satu hasta, wa rubu'un dan 1/4. Ni satu hasta. Lepas tu satu hasta ni dia mau bagi 4. Hasta mu'tadil, hasta orang tengah. Jangan hasta orang pendek. Orang apa? Ibrahim pendek, orang Kedai tu hasta dia pendek. Moga tangan dia pendek. Jangan hasta orang hok main basketball tu, Michael Jordan tinggi tu, dia tinggi hasta dia gitu. Okey, sepot tangan monyet kan panjang kan. Tak. Ni hasta orang biasa-biasa ni. Ni satu, lepas tu 1/4. Ada demo 1, 2, 3. Baru 3 dah. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi lebih kurang banyak macam ni. Jadi satu hasta dan gini. Banyak macam ni. Lebih kurang lah. Satu hasta dan 1/4 hasta. Tulan, panjang. Urdan, lebar. Umqan, dalam. Jadi kalau bekas pak segi, dia satu hasta dan 1/4. Ni satu hasta lebih kurang macam ni. Pak segi. Tepat. Kalau ikut pembaris kita, dia lebih kurang 60 cm. Siapa ada pembaris? Nampak mana, Ustaz? Pembaris halus itu. Orang besar dah dah. Pembaris ni, mana nak tengok cm dia? Tak ada tulis cm pun. Pembaris kecil tu mana pembaris kecil tu? Ni besar hak kecil. Tu. Ni pembaris kecil ni kena. Jadi dia ada tulis cm dia. Satu ni 15. Jadi dia satu hasta ni dia lebih kurang 60. Ni 15. Ni 15. Lebih kurang gini. Ni 60. 60 cm. Lebih tu. Ni lebih kurang gini. Dia bagi tahu gini, apa ni? Dua kolah ni lebih kurang 1 hasta dan 1/4. Orang muktadil ni dia sama dengan 60 cm. Kalau hak ni dia ada tulis kat sini dah. cm ni 15. Jadi dia kena berapa benda ni? 4. 4 benda ni. Jadi 4 benda ni dia sama dengan 60 persegi. Jadi itu adalah 60 cm persegi, itu adalah ukuran 2 kolah. Ada 2 kolah. Jadi kalau ada bekas, kalau pak segi dia 60 cm panjang, lebar dengan dalam 2 kolah dah. Itu nah. Terima kasih. Itu kalau pak segi. Wa fil mudawwari, dan pada mudawwar. Wa qadruhuma bil masahah fil mudawwar. Ataf. Kadar keduanya pada ukuran mudawwar. Mudawwar ni bulat. Bekas bulat. Kalbi'ri. Kalbi'ri ni kalau dia mau jumpa macam ni dia jadi khabar. Mubtada dia hazaf. Wadzalika ataupun wahwa, bermula dia al-mudawwar tu kalbi'ri, seperti telaga. Lepas tu
Zira'ani tu baru jadi khabar kepada khabar hak yang wa qadruhuma. Jadi kalbi'ri tu kalau dia mau tutup dengan tangan pun tak apa. Maksud dia fil mudawwar, pada bekas bulat, zira'ani umqa, 2 hasta pada dalam, wa zira'un urda, dan 1 hasta pada lebar. Ada kalbi'ri tu dia jadi khabar kepada mubtada mahzuf. Apa itu mubtada mahzuf tu? Dia rujuk kepada mudawwar. Nak paling senang, huwa al mudawwar kalbi'ri. Gitulah paling senang. Jadi kalau bekas dalam, bekas bulat seperti macam telaga tu, 2 kolah ni panjang dia ni adalah 2 hasta. 1, 2. Panjang deh. Tapi lebar dia 0, 1 hasta. Gitu. Panjang gitu. Tu orang panggil 2 kolah dah. Ada. Titik. Nampak tak sini? 2 kolah tu banyak mana? Jadi zaman kita sekarang ni 2 kolah kita kata 60 cm. Kalau 4 segi 1 hasta dan juga 1/4 hasta. Orang biasa. Kalau ikut bekas bulat, 2 hasta dalam, 1 hasta lebar. Gitu. Titik. Habis dah bab kolah. Wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbali lisyurbi, dan haramlah oleh bersuci bil ma', bersuci tadi tu bil ma'il musabbal, dengan air yang disabilillah. Musabbal ni di fi sabilillah, macam air wakaf, air orang bagi untuk minum. Air kowe tu kan orang bagi untuk minum, ataupun nak ambil lah buat minum. Al-musabbal lisyurbi, air yang disabil, air yang disabil untuk minum. Lisyurbi ni takluk kepada musabbal, disabil untuk minum. Jadi air kowe tu, memang air kowe tu orang guna untuk buat minum lah kan. Boleh tak nak pergi buat wuduk dekat air kowe? Jawapan dia tak boleh. Sebab apa? Air itu musabbal lisyurbi, disediakan untuk buat minum, bukannya untuk buat wuduk. Gitu. Tapi kalau wuduk sah saja. Cuma salah lah, haram dekat situ sebab dia mau bagi untuk lain, dia mau pula ambil guna untuk lain. Faham sini? Faslun, satu fasal. Idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatuhu bi'alamatin walau a'ma. Satu fasal yang baru pula. Idza ishtabaha alaihi tahir, apabila kesamaran, ishtabahan ini kesamaran, alaihi ke atasnya syakhsun, ke atas seorang ni, tahirun bimutanajjis, tahir oleh yang suci, maksud dia oleh air yang suci. Moga kita bahas air. Bimutanajjis, dan dengan air yang kena najis. Depan dia ada 2 bekas air, cuma dia tak tahu hak mana satu hak suci, hak mana satu hak najis. Tapi satu molek, satu tak molek. Cuma haklah tengok sama je. Ataupun dia buta ke. Jawab ijtihada ni jadi jawab. Jawab ni dia mau kena tanda. Tidak dia mau cari jawab, tak jumpa lagi dah. Jawab pada idza ijtihada. Nescaya boleh ijtihad lah ia seseorang tadi tu, bila mana dia ijtihad wa tatahhara bima dhanna taharatahu, dan dia boleh bersuci bima dhanna, dengan bekah, dengan ma ni maksud dia hak mana tu, dhanna yang sangkalah ia syakhsun seseorang, taharatahu akan sucinya nyemah, bi'alamatin, dengan tanda. Bi'alamah ni takluk kepada ijtihada. Bi'alamah ni takluk kepada ijtihada. Ijtihada dia ijtihad tu bi'alamatin, dengan tanda-tanda. Gitu. Itu baru bila mana dia dah ijtihad, barulah wa tatahhara, dan dia boleh bersuci bima dhanna taharatahu, dengan apa yang dia sangka, dia zon ni 75 dah. Akan sucinya nyemah tu.
Bi alamatin, tiba-tiba dengan tanda gapo? Bi alamat ni dia takluk kepada ijtihad. Jadi bila mana demo letak takluk, demo cari takluk jumpa, demo mudah terjemah. Kata demo terjemah betul. Ijtihad dengan tanda, tak apalah. Walau a'ma walaupun buta. Walau ni orang panggil lau ghayah, tak payah cari jawab. Dia tak ada jawab, tak payah dia cari jawab, tak ada jawab kat sini. Dia kalau lau hak biasa tu, hak jawab tu kita terjemah kalau kan. Lepas tu dia ada jawab, nescaya. Walau ni walau ghayah, dia tak ada jawab dekat sini, tak payah cari jawab dah. Walau a'ma, walaupun buta. Okey, a'ma ni i'rab jadi apa? Khabar kepada kana dan isim kana yang hazaf. Jadi walau kana syakhsu a'ma, gitu je. Walaupun adalah seseorang tadi tu buta. Dia buta, dia boleh ijtihad. Nak ijtihad macam mana tak tahulah, mata dia tak nampak, tapi nak kata boleh. Royah, sampai kata kalau orang buta pun boleh. Ada dua bekas, satu cemar, satu tak cemar. Tapi sama dua-dua. Moga najis hukum apa? Air sikit ke sebagai contoh. Satu molek, satu tak molek. Lepas tu dia ijtihad, dia tengok tanda-tanda, dia ingat tadi kat mana hak letak apa semua tu. Lepas tu dia ijtihad. Mana hak tu ijtihad kata bersih, hak tu dia boleh ambil. Hak sah lagi dia tak boleh ambil. Dia kena pergi bersihkan hak bekas satu lagi tu, air dia tu. Faham sini? Wa idza akhbarahu bitanajjusihi siqatun. Tiba-tiba dia kata hak ni bersih. Ataupun dia tak tahu hak mana bersih, tiba-tiba ada orang royak ke dia. Dia dalam fiqh ni dia kena banyak taswir. Dia tak lari pada situ ke. Fiqh ni taswir, buat gambaran. Demo kena koyah sikitlah buat gambaran gitu. Wa idza akhbarahu, dan apabila mengkhabar akannya syakhsun, beritahu akan syakhsun tadi tu bitanajjusihi, dengan najisnya nyemah siqatun fa'il, oleh orang siqah. Orang siqah ni orang boleh percaya, orang yang boleh dipercayai, bukan orang kaki kencing tak. Orang hok royak tu orang ju. Apabila beritahulah akan syakhsun dengan bernajisnya sesuatu tu, siqatun, oleh seorang siqah, wa bayyana sababa, bayyana, dan meneranglah oleh siqah tadi tu as-sababa, akan sebab. Betul, siqah beritahu hak ni cemar sebab apa, satu. Hak kedua pula, taswir kedua, au atlaqa wa kana faqihan muwafiqa i'tamadahu, au atlaqa ataupun itlaq ia siqah. Itlaq ni lepas. Itlaq ni maksud dia tak diam. Dia tak menerangkan. Au atlaqa, ataupun itlaq, ataupun diam ia siqah, fa'il dia siqah, tapi sifat dia wa kana faqihan muwafiqa. Wa kana, dan adalah ia siqah tadi tu faqihan muwafiqa, orang faqih yang diikut. Maksud dia ni ustaz, orang alim, orang ikut dia. Tapi dia tak bagi tahu sebab. Dia kata hak ni tak boleh. Tapi dia tak cakap sebab apa. Tapi dia ni memang orang sohor lah, orang alim lah. I'tamadahu, i'tamada ni jawab kepada iza. Wa iza akhbarahu i'tamada, jawab. I'tamadahu, nescaya kena i'timad. I'timad ni tumpu, kena berpegang, kena terimalah oleh syakhsun tadi tu hu akannya siqah. Kalau ada orang wayak kata hak ni najis, kalau dia ni orang siqah, lepas tu dia bagi tahu sebab, ataupun dia ni siqah dan dia ni orang faqih, dia tak bagi tahu sebab, syakhsun tadi tu kena terima yang orang tadi tu bagi tahu. Faham sini? Wallahu alam. Tutup.